Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت العلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدي ودلال الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقروبه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan seterusnya kita mengikuti kuliah maghrib bacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadi pedoman dan panduan bagi hidup kita insya-Allah. Sebagai mukadimah hadis yang saya selalu bacakan, hadis galakan menghafaz 40 hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Barang siapa dalam riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang menghafaz 40 hadis tentang agamaku, man hafaza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama, maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak di kalangan para fuqaha, yakni ahli-ahli fiqh, dan juga di kalangan para ulama. Hadis yang selalu kita sebutkan, hadis ini sangat istimewa. Hadis ini adalah hadis pendorong, pembakar semangat. Maaf, bukan Bukhari, Al-Baihaqi silap. Pembakar semangat, pendorong bagi kita. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak usaha kita untuk kita menghidupkan ataupun kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Paling tidak 40 hadis ini paling sikit lah. Nak bandingkan dengan usia kita yang Allah berikan kepada kita, nak bandingkan, nak dihitung masa yang Allah berikan kepada kita, itu sebenarnya sangat-sangatlah berkesempatan, berpeluang. Antara nak dengan tak nak, mau tak mau, kita pandai cari masa ataupun tidak. Dalam urusan dunia biasalah, biasanya orang dalam urusan dunia ni dia pandai merancang. Bila nak bercuti, bila nak berjalan, nak buat family day, bila anak nak daftar sekolah dan sebagainya, dia ada perancangan dia. Buka kalender, tarikh sekian-sekian hari bulan, tarikh ni nak kahwinkan anak, tarikh ni nak masuk anak sekolah, nak daftar anak masuk universiti dan sebagainya, tarikh ni bawa satu family pergi bercuti. Dalam tarikh tu dia pandai susun, atur. Ada masa dia. Itu dalam kira mungkin tahunan punya perancangan. Kalau yang segi hariannya, pukul berapa nak keluar rumah, pukul berapa nak punch in, pukul berapa nak punch out kalau yang bekerja, pukul berapa nak keluar masuk highway ni, nak elak jalan jam dan sebagainya. Manusia ni, kita ni pandai merancang dalam urusan dunia.
Tetapi juga lah kita mengharapkan mudah-mudahan kita juga bijak dan pandai merancang dalam urusan-urusan akhirat kita. Bila nak pergi umrah, bila nak pergi haji, bila nak bayar zakat, bila nak buat korban, bila nak infak fisabilillah, bila nak bagi makan ke anak yatim, bila nak buat kenduri, bila nak pergi mengaji, bila nak start hafal hadis 40, bila nak start hafal nak hafal surah Yasin ke, surah lazim ke, start mengaji ke, bila nak ikut kelas tajwid. Urusan akhirat lagilah kita dituntut rapi, buat perancangan, buat persediaan. Yang ini adalah benda yang hakiki, yang nak menjamin keselamatan kita, yang nak menjamin kebahagiaan kita di akhirat kelak, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi pada malam ini kita sambung pada hadis yang kelima. Kita skip sebulan, bulan lepas, mohon maaf tuan-tuan, bulan lepas saya tak dapat hadir sebab kebetulan tarikh yang sama saya berlepas. Wallahualam, mungkin tarikh yang sama kot. Saya berlepas ke Afrika. Saya pergi ke Afrika untuk pelaksanaan ibadah korban. 8 Ogos saya dah pergi dah. Kita raya 11 tak silap. Malaysia raya 11. 8 hari bulan saya dah bergerak pergi ke Ethiopia. Kemudian saya pergi ke Kenya, saya pergi ke Tanzania, 2-3 negara lah. 2 minggu 3 minggu sana. Lepas habis pelaksanaan korban, sambung pula buat akikah. 500 ekor, 550 ekor, lebih kurang macam tu. Alhamdulillah tahun ni meningkat, total jumlah lembu korban 9,300 ekor. Tuan-tuan bayangkan dalam masa 4 hari nak sembelih 9,300 ekor macam mana. Tuan-tuan kalau tahu cerita dia, jumpa lepas ni lah. Baik, malam ini kita baca hadis yang kelima di bawah tajuk menghapuskan kemungkaran dan bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis pendek. Hadis yang bermaksud daripada Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu pembaharuan dalam urusan agama, kalau terjemah di sini disebut dalam urusan kami, yakni dalam urusan agama kami, yang bukan sumbernya datang dari Rasulullah ataupun datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tersebut adalah tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan daripada Ummul Mukminin ataupun Ummi Abdillah Aisyah. Siapa dia Ummul Mukminin? Ummul Mukminin adalah gelaran. Setiap kali kita baca hadis, setiap bulan pengajian hadis kita, dan saya suka untuk mensyarahkan serba sedikit ataupun menceritakan serba sedikit latar belakang perawi, supaya apa, kita kenal para sahabat, kenal perawi hadis, kenal para sahabat, dan mudah-mudahan terdetiknya cinta kita kepada sahabat Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin. Hadis ini diriwayatkan daripada Ummul Mukminin. Siapa dia Ummul Mukminin? Ummul Mukminin iaitu Aisyah. Siapa dia Aisyah? Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata, kenapa kita panggil isteri Nabi itu sebagai sahabat? Mungkin sebelum ni kita dah cerita saya dah ceritakan, tapi kita ulang balik. Boleh tak kalau kita panggil isteri Nabi itu ataupun anak Nabi itu sebagai sahabat? Bahkan dia adalah isteri Nabi, bahkan dia adalah anak Nabi, bahkan dia adalah cucu Nabi. Kenapa nak panggil sahabat? Kalau mengikut ilmu hadis, definisi sahabat itu 3. Sahabat yang pertama, dia hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup sezaman dengan Nabi SAW,
Dia jumpa dengan Nabi, dia nampak dengan mata kepala, dia nampak Nabi depan mata dia. Itu yang pertama, definisi yang pertama. Yang kedua kategori sahabat ialah selain daripada dia nampak ataupun dia berjumpa dengan Nabi ataupun dia hidup pada zaman Nabi, yang kedua ialah dia beriman dengan Nabi SAW. Dia beriman. Sahabat, ramai sahabat. Kalau kata Ummul Mukminin Aisyah ni, dia beriman dengan Nabi SAW, dia hidup dengan Nabi SAW, bahkan dia isteri Nabi SAW. Lagi-lagilah. Dan yang ketiga ialah orang itu dia mati dalam Islam. Dia masuk Islam dengan Nabi SAW, dia hidup sebagai seorang Islam, jumpa dengan Nabi, kemudian dia mati pun, dia wafat ataupun dia mati pun sebagai seorang Islam. Ada juga di kalangan orang-orang Mekah dan Madinah yang Islam kemudian dia murtad, jadi dia tak dikira sebagai sahabat. Yang kata nak hidup zaman Nabi ramai. Abu Lahab hidup zaman Nabi, dia hidup lagi, dia hidup dulu. Abu Jahal sebagainya, dia hidup dulu sebelum Nabi. Dia jumpa dengan Nabi, bercakap dengan Nabi, bergaduh, berdebat dengan Nabi, berperang. Abu Jahal perang ke Nabi, tapi dia tak kira sebagai sahabat. Sebab walaupun dia jumpa dengan Nabi, tetapi dia tidak beriman dengan Nabi dan dia tidak mati dalam Islam. Jadi dia bukan sahabat. Jadi dia sebagai musuh ataupun orang kafir, musuh Islam. Baik. Jadi Ummul Mukminin Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh dipanggil sahabat, sebab ada tiga ciri kita sebutkan tadi. Begitu juga dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah, pun boleh panggil sahabat. Kemudian cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, mereka ini diberi gelaran radhiyallahu anhum, ataupun kalau untuk personal bagi Aisyah ini radhiyallahu anha, disorang, Allah meredainya. Dan kenapa pula depannya ada Ummul Mukminin? Ummul Mukminin bermaksud ibu, ibu kepada sekalian para mukmin, sekalian orang-orang beriman. Jadi sebab itu, mana-mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya Nabi dan dia tidak dikahwini atau berkahwin dengan siapa, diharamkan. Tak ada seorang sahabat pun datang yang nak bernikah ataupun berkahwin dengan bekas isteri Nabi SAW. Tak ada. Dan memang itu syariat dia, diharamkan berkahwin ataupun bernikah dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan specialnya Aisyah ini, istimewanya Aisyah ini, seorang satu-satunya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkahwin dengan baginda sebagai anak dara. Bahasa mudah faham, sebagai perawan, sebagai anak dara. Dan yang selain daripada itu ialah janda. Dan panjanglah cerita tentang Ummul Mukminin ataupun Aisyah ini. Selain daripada gelaran dia sebagai Ummul Mukminin ataupun Ummu Abdillah, ibu kepada segala hamba-hamba Allah, dan juga dia ni digelar sebagai Zahidah, orang yang paling zuhud. Kemudian Abidah, orang yang paling beradab. Kemudian digelar juga sebagai alim, a'lamu min zaujatin Nabi, orang yang paling alim di kalangan para isteri-isteri Nabi SAW. Isteri Nabi ada berapa orang? Tanya, soalan spot. Ada kata 11, ada kata 9, 11, 12. Dia dia macam-macam lah. Paling tepat 11. Ulama kata 12. 12 boleh pergi, 11 pun boleh pergi. Cuma setengah riwayat hadis tidak memasukkan seorang isteri Nabi yang dinamakan sebagai Maryah Qibtiyah. Tuan pernah dengar nama isteri Nabi Maryah Qibtiyah? Yang satu-satunya isteri Nabi SAW berbangsa Qibti. Bangsa Qibti ni bangsa Fir'aun. Maryah Qibtiyah. Fir'aun ini bangsa Qibti, datang dari Mesir. Dia sebagai asalnya dia sebagai seorang hamba saya.
dihadiahkan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi bebaskan dia dan Nabi kahwin dengan dia. Cuma ada khilaf kalangan ulama. Ada orang kata itu bukan isteri Nabi, itu adalah hamba Nabi. Tetapi ada juga hadis riwayat yang kuat mengatakan itu Nabi, itu adalah isteri Nabi. Tuan-tuan boleh rujuk sejarah, rujuk sirah Nabawiyah. Jadi boleh kata isteri Nabi ada 12 orang, boleh kata 11 orang. Mula pada Khadijah, Ummul Kasum, Hafsah, Aisyah, Zainab dan sebagainya. Ruqayyah. Baik. Jadi Ummul Mukminin ini, Aisyah ini anak kepada sahabat Nabi juga. Dia dah sahabat Nabi. Dia juga anak kepada sahabat Nabi. Siapa dia? Tuan-tuan ingat? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Aisyah, berkahwin dengan anak sahabatnya. Tu anak sahabat dia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada seorang lagi yang mana baginda Nabi SAW kahwin juga dengan anak sahabatnya. Siapa tuan-tuan? Hafsah, anak pada Sayyidina Umar. Kemudian Nabi SAW, nama Aisyah ini, nama Aisyah ini nama yang paling ditakuti dan nama yang paling dibenci oleh puak-puak Syiah. Kebetulan kita berada dalam bulan Muharram kan. Kita hari ini 14 Muharram. Kita cerita sikit tentang Aisyah dan apa kaitan dengan Syiah. Rasa tak silap khutbah minggu lepas kot, khutbah Jumaat minggu lepas cerita bab Syiah kan. Tak semayang kat KL, tak semayang kat Selangor, jadi dengar khutbah KL, tak dengar khutbah Selangor. Tapi perasanlah teks khutbah tu, cerita bab Syiah. Setiap 10 Muharram, setiap 10 Muharram ataupun hari Ashura, puak-puak Syiah ni kan biasalah dia merayakan hari hari Ashura tu dengan pelbagai upacara lah. Kita tuan-tuan boleh tengok sendiri lah, dekat YouTube banyak, dekat Facebook ke, dekat mana-mana, kat internet ke, macam-macam cerita. Kampung saya dekat Ulu Tiram, Johor. Sebelah rumah tu markas Syiah besar dekat Johor. Saya pernah pergi Kenduri, masa tu tak tahu jiran sebelah tu Syiah. Pergi Kenduri kahwin anak dia. Pergi Kenduri kahwin, tengok, pergi dekat depan rumah, kat pintu ada signboard, ada signage besar. Rupanya makan Syiah rupanya situ. Tak apalah, dah makan Kenduri makan lah kan. Tapi tak ikutlah cara dia. Dia punya pengasas pun dah meninggal lah. Jiran saya tu dah meninggal lah. Tapi nampak macam aktif lagi. Anak-anak dia tu serahlah pada JAIJ, Jabatan Agama Islam Johor, untuk ambil tindakan lah. Puas dah report tangkap, lepas report tangkap, puas dah. Tak tahulah macam mana. Selangor ni pun sama juga, cerita bab Syiah ni tak habis-habis. Baik. Jadi nama Aisyah ni nama yang paling dibenci. Barang siapa yang caci makinya paling hebat, paling tinggi, maka itulah makan dia paling tinggi. Paling hebat mencaci Aisyah ini, maka itulah orang paling hebat, paling tinggi imannya. Itu dalam mazhab Syiah. Dia memburukkan, golongan Syiah ini, mereka memburukkan Aisyah ini bukan hanya dalam bentuk cacian saja, malah direlatekan juga dengan Al-Quran, ayat Quran. Tuan-tuan pernah dengar ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu sebagai seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, seperti mana rasul-rasul yang sebelumnya. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum. Jika sekiranya Muhammad itu mati, wafat, au qutilan qalabtum, ataupun dibunuh. Jadi orang-orang Syiah ambil perenggan ayat ni, afa imma ta'au qutilan qalabtum. Perenggan ni dia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mati dibunuh. Dibunuh, diracun oleh dua orang anak yang jahat dan dua orang bapa yang jahat. Iaitu dua anak yang jahat itu Hafsah dan juga Aisyah,
Dan dua orang yang bapa yang jahat digelar tu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Jadi cerita bab Syiah ni dia agak panas sikit, sensitif. Jadi tonton ingat kalau tonton baca cerita tentang kisah bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dibunuh. Kemudian pembunuh, orang yang membunuh Sayyidina Umar itu, yang menikam Sayyidina Umar itu, diangkat menjadi hero, menjadi pahlawan, dan makamnya diagungkan di mana, apa nama tempat, Tan, negara Tan, Uzbekistan ke mana Tan, nama dia Abu Lu'lu' Al-Majusi. Diangkat sebagai hero, orang yang berjaya membunuh Sayyidina Umar. Ni dua ataupun empat orang ni yang paling dibenci. Dan salah seorang yang kita cerita pada malam ini, Aisyah, perawi hadis yang kita baca malam ni. Aisyah. Dan orang-orang Syiah ini dia menuduh Aisyah meracun dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat tu dia ambil tu. Afa imma ta'au qutilan qalabtum. Ayat ini disalah tafsirkan, dimasukkan dalam kitab Al-Kafi, karangan Imam Al-Kulaini. Tonton jangan beli kitab tu. Jumpa kitab Al-Kulaini, kitab Al-Kafi, mungkin kat Malaysia susah dapat kot sebab dia kitab bahasa Arab dia. Berbelah jilid, kitab Al-Kafi, karangan Imam Al-Kulaini. Tuan-tuan ingat ini kitab fiqh ni, kitab hadis ni, tuan-tuan pun baca je, dapat pula yang terjemahan pula, baca je. Itu kitab Syiah, itu kitab Syiah. Dalam kitab Al-Kafi ni penuh dengan cerita maki sahabat, maki Aisyah, maki Sayyidina Abu Bakar, maki Sayyidina Umar dan sebagainya. Tetapi dia agungkan Sayyidina Husain. Itu yang khutbah Jumaat minggu lepas, ya Husain, ya Husain. Orang tunjuk pelik khutbah Jaiz minggu ni kan, minggu lepas kan, cerita bab Syiah. Baik. Sesuai lah dengan bulan Muharram ni, bulan Ashura ni, itu cerita bab Syiah. Jadi Aisyah ni salah seorang isteri Nabi dan juga sahabat Nabi yang sangat dibenci oleh puak-puak Syiah. Tuan-tuan jangan cuba-cubalah kalau tuan-tuan carilah pergi dekat belah-belah Iran sana, cari orang ada nama Aisyah, memang tak jumpa. Cari orang nama Omar, tak jumpa. Tapi kalau letak nama anak Hasan, letak nama Husain, memang dia bangga. Oh, ini budak baik ni, ini budak cerdik ni. Letak nama Hasan, letak nama Husain. Cuba letak nama Umar, siap lah. Letak anak kita nama Umar, habis. Baik. Itu sedikit cerita tentang perawi hadis Nabi SAW. Perawi hadis ini Aisyah, yang mana Aisyah ini dia meriwayatkan hadis Nabi SAW lebih kurang 1210 hadis. 1210 hadis. Dan ramai para sahabat datang merujuk dengan Aisyah, sebab dia lah satu-satunya isteri Nabi SAW yang berada dengan Nabi, duduk serumah dengan Nabi, nampak segala perbuatan Nabi, qiyamul lail Nabi, makan Nabi, tidur Nabi dan sebagainya. Maka itulah hadis, itulah perbuatan. Kita pernah ceritakan sebelum ni apa itu hadis. Pernah cerita tak apa yang dimaksudkan sebagai hadis? Kalau kita belajar dalam bab pengajian hadis ataupun mustalah hadis, hadis ini kalau cerita Quran, tuan-tuan tahulah Quran ini kalam Allah, kan? Itu umum, dah maklum. Hadis ini segala perbuatan, segala percakapan dan juga segala penyaksian Nabi. 3 perkara ini yang dinamakan sebagai hadis. Dalam hadis yang pertama dalam kitab Arba'in, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah, ila akhir hadis. Itu kalam Nabi, sabdaan Nabi. Minta maaf tuan-tuan, suara tak berapa nak clear. Itu sabdaan Nabi, maka itu adalah hadis, sabdaan Nabi. Kemudian ada kalanya hadis dalam bentuk perbuatan Nabi yang sahabat melihat, tak kiralah Aisyah ke Abu Hurairah ke siapa ke, sahabat melihat depan mata, Nabi masih hidup, nampak perbuatan Nabi. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahi,
ila uzan orang angkat takbir ketika solat inda takbiratul ihram. Sahabat melihat Nabi mengangkat takbiratul ihram. Jadi itulah hadis. Sahabat menyaksikan perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi itu sebagai hadis. 2. Dan yang ketiga, takrir. Takrir ini penyaksian Nabi. Nabi menyaksikan. Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tapi Nabi menyaksikan dan Nabi diam. Nabi terima. Tonton tadi maghrib kan, mungkin ada di kalangan tonton yang semayang solat sunat qabliyah maghrib. Tak ada hadis Nabi dalam bentuk percakapan ataupun dalam bentuk perbuatan, tetapi sahabat Nabi SAW lepas azan maghrib dia pergi belakang tiang, dia semayang 2 rakaat qabliyah. Maka Nabi diam, Nabi tengok, Nabi diam. Maka Nabi menyaksikan sahabat, Nabi tak larang. Jadi takririyah itulah yang dinamakan sebagai hadis takririyah. Nabi menyaksikan sahabat buat dan Nabi terima. Jadi itu sebagai hadis. Jadi ada 3. Hadis ini 3 ringkasnya. Pertama, fi'luhu, perbuatan Nabi ataupun kalam Nabi, sabdaan Nabi yang kita bacakan selalu, dan juga takririyah ataupun penyaksian Nabi. So malam ini kita baca hadis yang Nabi kata qala Rasulullah SAW. Kalau di kepala dia qala Rasulullah, mana kata Nabi yang bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nabi sendiri yang bersabda. Jadi ini adalah hadis dalam bentuk sabdaan Nabi. Jadi hadis ini ada 3. Baik, kita baru cerita bab perawi, baru cerita bab hadis, belum masuk lagi isi hadis. Baik, kita baca sikit. Nabi SAW bersabda apa? Barang siapa yang mengadakan pembaharuan dalam urusan agama kami, yang tidaknya datang daripada mana-mana sumber daripada sunnah Nabi SAW, maka ia adalah tertolak. Sebab hadis ini nak cerita tentang bab kemungkaran dan bid'ah. Sesuatu perbuatan yang bukan datang daripada syariat. Kalau bahasa kita sekarang, benda-benda yang kurafat, benda-benda yang syirik, benda-benda yang bid'ah. Tetapi bid'ah ini ulama perincikan lagi. Hadis ini umum, tetapi perkara bid'ah itu ulama perincikan lagi, syarahkan hadis ini supaya kita jelas. Tidak semua perkara dalam agama itu merupakan suatu pembaharuan, satu perkara yang bid'ah. Bahkan zaman Nabi SAW sendiri ada je benda-benda pembaharuan yang sahabat buat, tetapi tidak diambil kira sebagai perkara yang menyesatkan ataupun perkara yang ditolak oleh agama. Maklum kita tahu tuan-tuan, sebahagian di kalangan kita ada yang digelar sebagai ahli bid'ah. Tengok tu, itu bid'ah, ini Nabi tak buat, ini Nabi tak buat, ini Nabi tak buat. Lepas bayang Nabi tak wirid kuat-kuat pakai mikrofon. Malam Jumaat, khamis malam Jumaat Nabi tak baca Yasin. Tu bid'ah, semua bid'ah. Kan? Semua benda dia nak hukum bid'ah. Tuan-tuan tanya dia balik, dia mengaji pakai apa? Pakai mushaf papan kayu ke, pelapah tamar ke, ataupun dia pakai Quran buku cetakan kertas helaian ni? Tuan tanya dia balik. Saya mengaji macam biasalah, pakai Quran kertas ni kan. Ada warna-warni, ada tanda tajwid. Dia dah buat bid'ah yang paling besar ni. Sebab zaman Nabi tak baca Quran mulai mushaf. Nabi baca Quran talaki dengan Jibril. Kita nak boleh talaki dengan Jibril? Balik semayang gelap pun takut kan. Nabi dan para sahabat mereka membaca Al-Quran melalui tulisan, cebisan-cebisan ataupun kepingan-kepingan pelepah tamar, ataupun kayu-kayu ataupun batu, tulis sikit Al-Quran. Dan antara perkara besar bid'ah yang berlaku pada zaman Nabi, zaman sahabat, ialah tadwinul Quran ataupun pembukuan Al-Quran. Tuan-tuan nak kata sahabat bid'ah ataupun kita banyak buat bid'ah. Sahabat lagi banyak buat bid'ah. Tetapi itu adalah bid'ah yang ulama kata itu adalah bid'ah wajibah. Kalau Al-Quran itu tidak dibukukan, kalau Al-Quran itu tidak dikumpulkan, mana mungkin sekarang kita boleh baca Al-Quran 30 juzuk khatam setiap malam ataupun setiap tahun bulan Ramadan. Nak baca surah Yasin
pergi cari tok guru hujung dunia sana belajar surah Yasin, sebab tak ada orang buku Quran. Nak baca pula surah Baqarah, cari pula ujung negara sana belajar pula surah Baqarah, kan. Lepas tu cari pula nak baca surah Ali Imran, cari guru yang lain pula, sebab Al-Quran tidak dibukukan. Jenuh nak belajar Quran 30 juzuk. Sekarang dah mudah, ada mushaf Quran 30 juzuk, ada Android Quran lagi dekat phone, kan. Tonton, download, install, baca Quran dekat Android. Nah, lagi besar bid'ah ya. Kan. Jadi zaman Nabi tak baca Quran mushaf. Nabi tak baca Quran, sahabat pun tak baca. Jadi orang yang kata bid'ah sana itu bid'ah sini, dia banyak benda buat bid'ah. Dia nikah kahwin pun pakai baju Melayu, songket apa semua dengan teranjak semua, kan. Besar tu bid'ah dia. Kan. Jadi sebab itulah dalam perkara bid'ah ni kita perlu belajar, perlu faham dan berhati-hati bila kita nak mengeluarkan hukum, nak menyatakan sesuatu itu benda itu bid'ah, sesat ataupun tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia ada dua, dipanggil sebagai bid'atul huda. Azan. Kita sambung, azan dulu. Bila lalu azan.
Baik, kita sambung sikit lagi. Hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu pembaharuan dalam urusan agama yang bukan bersumber dari sunnah Nabi SAW, maka ianya adalah tertolak. Tidak ada sebarang sumber, sama ada yang khusus ataupun yang umum, maka itu dikira sebagai bid'ah. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan bid'ah ini dua. Satu yang dinamakan sebagai bid'atul huda, bid'ah petunjuk, bid'ah hidayah. Dan satu lagi dinamakan sebagai bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Kalau Imam Nawawi sendiri, pengarang kitab Hadis 40 ni, Imam Nawawi disebutkan sebagai bid'ah hasanah. Dan satu lagi bid'ah dalalah. Dan ada ulama di Mesir diperincikan lagi bid'ah ini kepada 5. Ada yang dinamakan sebagai bid'ah wajibah, ada yang dinamakan sebagai bid'ah mahmudah dan sebagainya. 5 lah, 5. Wajib, sunat, makruh, haram, harus, haram. Makruh, harus, haram, makruh, haram. 5. Baik. Antara bid'ah wajibah, dia perkara bid'ah, perkara yang baharu, tetapi dia wajib buat, wajib perlu buat. Apa dia tuan-tuan? Yang saya ceritakan tadi, pembukuan Al-Quran. Para sahabat zaman Nabi SAW selepas Nabi wafat, tak ramai para sahabat yang hafal komplit 30 juzuk. Ada yang hafal, pergi perang syahid, pergi perang syahid. Paling banyak bila pergi perang Mu'tah, satu peperangan, nama dia peperangan Mu'tah di Jordan, pergi perang, lebih kurang 70 ke 80 orang sahabat Nabi yang hafaz Al-Quran semua syahid. Maka di situ merisaukan, membimbangkan para sahabat, terutama Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu pada ketika itu. Maka dia berusaha untuk mengumpulkan beberapa para hufaz di kalangan para sahabat untuk cuba nak buat pembukuan ataupun penyatuan ataupun majmu'atul Quran, nak dibukukan Al-Quran. Tapi tak sempat, tak berjaya. Maka pembukuan Al-Quran itu berlaku secara total, secara sempurna pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Uthman, zaman Umar pun tak sempat. Zaman Abu Bakar, zaman Uthman komplit Al-Quran ini ditulis. Kan pernah cerita, tak silap saya sebelum ni. Sebab tu dinamakan sebagai Rasam Uthmani. Rasam Uthmani, yang kita baca Quran Karim, Rasam Uthmani, tulisan Uthmani. Tu cerita mula dari situ lah. Zaman Sayyidina Uthman, maka berlakulah tadwinul Quran, pembukuan Al-Quran secara sempurna. Itu juga, itulah yang dinamakan sebagai bid'atun wajibah, perkara yang baharu dalam agama tetapi dia wajib berlaku, wajib dilakukan. Sebab apa? Kalau tak, kita tak baca Quran. Kalau tak, kita tak belajar Quran, tak kenal Quran kita. Itu antaranya. Bid'ah yang kedua dinamakan sebagai bid'ah mahmudah ataupun bid'ah hasan ataupun bid'ah sunat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, setiap malam sebelum dia tidur, dia akan bertasbih, dia akan berzikir sebanyak 2000 gumpalan tali ataupun simpulan tali. Dia ambil tali, dia buat simpul, buat 2000 simpulan, dan setiap malam dia akan habiskan zikir dia sebanyak 2000 simpulan tu. Ini Abu Hurairah. Nabi tak ada sebut dalam hadis barang siapa sebelum tidur hendaklah dia berzikir sebanyak 2. Nabi tak sebut dalam hadis. Yang ada dalam hadis, amalkan surah Al-Mulk sebelum tidur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk menghindari diri daripada azab kubur dan sebagainya. Tapi hadis cerita tentang sebelum tidur baca 2000 ataupun zikir 2000 kali ataupun 2000 tasbih, tidak dia ada hadis. Tapi sahabat buat. Abdurrahman bin Auf, setiap kali dia balik malam sebelum tidur, dia akan baca ayat kursi. Dia setiap 4 penjuru rumah dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nabi tak pernah sebut dalam hadis barang siapa yang pulang ke malam selepas solat Isyak balik sebelum tidur bacalah ayat kursi, dia 4 penjuru rumah. Nabi tak sebut dalam hadis. Tapi sahabat buat. Perkara baru tak? Ya, perkara baru. Perkara bid'ah tak? Ya, perkara bid'ah. Tapi tergolong dalam perkara bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji.
Sebab ada dalil yang umum tentang kelebihan ayatul kursi, tentang kelebihan membaca Al-Quran dan sebagainya, kan? Tentang kelebihan berzikir, bertasbih sebelum tidur dan sebagainya. Tapi tak disebutkan secara perinci ataupun dikhususkan. Maka boleh buat, ada hadis umum. Kita baca Yasin malam Jumaat, Khamis malam Jumaat baca Yasin. Kalau tak ada kuliah kita baca Yasin. Bid'ah dalalah ke, bid'ah sesat ke, bid'ah hasanah? Bid'ah apa yang terpuji, bid'ah yang baik. Baca Yasin ada dalilnya. Barang siapa yang menghafaz surah Yasin, Yasin itu ibu segala ataupun hati bagi Al-Quran. Barang siapa yang menghidupkan ataupun mengamalkan surah Yasin, sekian-sekian pahala, ada kelebihan, ada. Lepas tu baca Quran pula, bukan Yasin, baca surah lain pula. Contoh, lepas baca Yasin kita buat tahlil pula. Baca 3 kul, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ada dalil tak? Tak ada dalil. Tak ada dalil khusus. Tak ada, Nabi tak buat. Tetapi ada dalil umum. Ada dalil umum, kelebihan membaca Al-Quran, kelebihan membaca 3 kul, Al-Mu'awwizat dan sebagainya. Jadi semua tu ada kaitan. Tidak bercanggah dengan syariat, maka itu sebagai perkara bid'ah yang terpuji, bid'ah yang diterima di sisi Islam. Cuma dalam hadis ini dimaksudkan ma laisa lahu, tak ada langsung dalam hadis, tak ada dalam Quran, tak ada dalam apa, tak ada. Nabi memang tak buat apa semua, tak ada. Sahabat pun tak buat. Kita buat benda pelik-pelik. Contoh, perayaan hari Ashura yang saya sebutkan tadi tu. 10 Muharram, kita pergi ambil pisau, ikat dekat rantai, pukul beladan, pukul. Nak mengisafi diri. Darah siapa paling banyak, mereka itulah paling dekat dengan Sayyidina Husain, Hasan dan Husain. Syiah. Ambil pisau, kelar dekat lidah, kan? Balik rumah nak makan tom yum pun susah, kan? Pedih, kan? Sampai berdarah-darah. Tonton tengok sendiri perayaan menyambut hari Ashura bagi golongan Syiah di YouTube ke di internet, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Orang-orang barat sendiri pun mengatakan ini sesat dalam Islam. Walaupun dia tak Islam, dia kata sesat dalam Islam. Itu perayaan Syiah. Itu memang betul-betul bid'ah dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Yang sesat itu ke neraka jawabnya. Memang tidak ada sumber. Bahkan Sayyidina Husain sendiri tidak pernah minta, wahai pengikut-pengikutku, fan, kan? Pada 10 Muharram hendaklah kamu bertaubat, hendaklah kamu mandi dengan najis, hendaklah kamu sebat sebagai nak mengampuni dosa dan sebagainya. Tidak ada. Itu adalah amalan-amalan ritual Syiah yang sesat lagi menyesatkan. Itu memang betul-betul bid'atun dalalah wa kullu dalalatin, dan setiap kesesatan itu nerakalah jawabnya. Wallahu taala alam. Hadis ni pendek, kita pun cerita pendek. Jadi dengar azan ni 2 kali azan. Okey, jadi setiap amalan, setiap ibadah yang kita buat ni pastikan ada sumber yang sahih, dan ianya walaupun tidak ada sumber yang khusus, tetapi ada sumber yang umum yang tidak bercanggah dengan syariat, yang tidak dikategorikan sebagai khurafat, ajaran sesat dan sebagainya. Tuan-tuan kalau buat, jais datang tangkap, sesat itu. Kan? Ataupun tak pernah ustaz mengajar ke apa, ini tak boleh buat. Tiba-tiba tuan-tuan buat, kan? Okey, kejap lagi kita sembahyang Isyak dekat luar sana. Tapi jangan ngadap kiblat sana, kita ngadap ke mana? Itu tengah-tengah bid'ah. Boleh telefon jais, tangkap satu jemaah, satu masjid, semua tangkap. Itu tengah bid'ah. Atau sembahyang Isyak pukul 8 pagi. Itu bid'ah lah tu. Benda yang di luar daripada batasan syariat ataupun yang telah digariskan oleh syariat. Mudah faham. Selain daripada itu, perkara-perkara yang sunat, perkara-perkara yang mana yang ulama anjurkan, kita nak buat pandai-pandai, kita pun tak reti. Minta nasihat ustaz, apa yang ulama ajarkan kepada kita buat. Zikirnya, tasbihnya, baca Al-Qurannya, khatam Al-Qurannya, doa khatam Al-Quran. Cerita doa khatam Al-Quran. Dekat Mekah setiap tahun malam 27 Ramadan, malam 27 Ramadan imam akan baca doa khatam Quran dalam solat.
terang-terang bidah. Kita biasalah kita dikenalkan sebagai apa pun dimaklumkan bahawa Mekah ini antaranya ulama-ulama mereka di Mekah Madinah ni ataupun Saudi ni, mereka ini sangat keras dalam perkara bid'ah ni. Benda yang Nabi tak buat memang dia tak buat langsung. Walhal sebenarnya ada je yang mereka buat walaupun Nabi tak buat. Tapi benda tu tak menjadi masalah. Contohnya baca doa khatam Quran malam 27 Ramadan dalam solat sunat tarawih. Solat sunat witir tarawih macam itulah. Tarawih saja. Tak jadi masalah. Nabi SAW ni dalam satu riwayat dalam kitab apa saya lupa. Nabi SAW setiap malam Nabi tidak solat melebihi daripada 11 rakaat. Nabi tidak beribadat ataupun mendirikan solat melebihi daripada 11 rakaat. Tetapi ulama-ulama terdahulu solat mereka panjang-panjang. Imam Ahmad bin Hanbal solat harian dia satu hari 300 rakaat. Terang-terang bidah, kan? Terang-terang bidah. Solat Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan oleh anak dia, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ayahku mendirikan solat sehari semalam, daripada siang dia bawa ke malam tu, malam paling banyak lah, jumlahnya 300 rakaat. Nabi buat malam tak lebih daripada 11 rakaat qiyamul lail Nabi. Tu cerita dia. Itu belum cerita yang khatam Quran. Imam Syafi'i khatam Quran bulan Ramadan berapa kali khatam. Imam Syafi'i 30 kali khatam. Imam Ahmad bin Hanbal lagi banyak khatam bulan Ramadan. Jadi itulah benda-benda yang ataupun amalan-amalan yang ada sumber yang umum, kita rujuklah ustaz, tak tahu boleh buat tak buat, ini betul ke, tak sesat ke apa ke, rujuk. Selain daripada itu, tak ada sumber daripada hadis, tak ada sumber daripada Quran, maka itulah dikira sebagai benda yang bid'ah, benda yang baharu, yang mana kalau kita buat benda yang bercanggah daripada Islam, maka itu adalah satu kemungkaran, suatu kesesatan. Jadi kita berlindung daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah kena mengaji biar pandai tahu mana bid'ah, mana yang tak bid'ah, mana yang sesat, mana yang boleh amal, mana yang tak boleh amal. Hadis Nabi pula, kita bila belajar hadis Nabi bukan faham satu hadis je. Contoh lah, saya bagi contoh sikit lagi. Hadis Nabi berkaitan dengan siwak, berkaitan dengan sugi, amal sunnah sugi. Ada dua hadis yang berbeza. Nak pakai mana satu? Saya tak ingat matan dia. Hadis Nabi yang pertama, Nabi sebut hendaklah kamu bersiwak ketika mana hendak mengambil wuduk. Hadis yang pertama. Dalam hadis yang lain, Nabi kata hendaklah kamu menggunakan siwak ketika mana hendak kamu mendirikan solat. Mana kita nak pakai? Kalau mengaji hadis, dia akan faham. Hadis yang pertama tadi Nabi kata Allahumma salli alaihi wasallam, lupa matan dia, tapi saya sebut yang terjemahan dia. Hendaklah kamu menggunakan siwak ataupun bersiwak. Alaikum bisiwak. Alaikum bisiwak inda kullil wudu. Yang pertama, hadis Nabi. Yang kedua, hadis yang sama bunyi alaikum bisiwak inda kulli solah. Ketika wudu kita nak amalkan siwak tu, sugi Nabi tu, sugi sunnah tu, ketika wudu ke ketika solat. Dua-dua hadis sahih. Sebab tu bila kita mengaji hadis, kita faham. Hadis yang pertama Nabi kata inda kulli wudu itu adalah hadis yang awal. Hadis yang terawal, maksudnya mungkin 4 tahun, 5 tahun sebelum Nabi wafat. Hadis yang awal. Kemudian hadis yang akhir datang yang kemudian. Alaikum bisiwak inda kulli solah. Hendaklah kamu menghidupkan sunnah bersiwak, bersugi ketika kamu nak mendirikan solat. Jadi ada dua hadis, dua sahih, dua boleh amal. Tetapi kat mana nak letak keutamaan? Utama yang hadis yang terkemudian. Tetapi hadis yang terkemudian datang itu bukanlah nak memansuhkan ataupun nak menidakkan, menafikan hadis yang awal.
Sebab tu bila kita ngaji hadis, kita akan faham. Tapi kalau kita baca je buku hadis baca, kan, buka muka surat ni kata pakai time wuduk, ini kata pakai time solat, nak ikut mana satu? Kita pun pening. Sebab tak mengaji, hanya baca buku saja. Sebab itulah kena mengaji. Mudah-mudahan kita faham dan mudah untuk kita beramal ibadah. Wallahu taala alam. Ada sebarang soalan tuan-tuan? Kalau tak ada, kita tangguh kuliah kita pada malam ini, hadis yang kelima, insya-Allah pada pengajian akan datang. Waalaikumsalam. Silakan tuan. Kalau kita bersiwak selepas itu, mungkin kita bersungguh-sungguh lah. Betul. Tapi kalau bersiwak untuk solat, kita nak tengok pakai layang-layang je. Kita macam mesti bersungguh juga atau buat syarat saja? Duduk boleh. Sebab tu kata hadis ini tidak dimansuhkan. Hadis ini tidak dinafikan oleh para ulama hadis. So duduk boleh pakai. So kita nak bersungguh yang mana? Tapi yang seeloknya ketika wuduk. Ketika wuduk tu sebab kita nak berkumur dan sebagainya. Ketika solat, kau nak amalkan dua-dua. Time wuduk pun buat, time solat pun buat. Dua-dua dapat pahala. Maksud saya cara bersiwak. Cara bersiwak. Okey. Bersiwak. Cara sikit-sikit saja atau bersungguh-sungguh. Okey. Dia cerita begini, zaman Nabi SAW, setiap hadis yang berlaku itu dia ada sebab, ada ilah ataupun ada punca dia. Jadi bila sahabat nampak Nabi SAW nampak sahabat tengah makan, masuk waktu solat. Kemudian sahabat ni dia ada wuduk lagi waktu maghrib tadi, nak mendirikan solat. Kemudian Nabi pun bersabda, alaikum bisiwa inda kulli solah. Jadi nampak sahabat makan tadi lepas maghrib, ada kenduri kot, kan, makan. Jadi ketika itu bersihkan, wangikan balik mulut. Ketika nak mendirikan solat. Jadi itu sebab dia. Terpulang kepada kita cara bagaimana untuk bersih. Kalau perlu lebih penyucian ataupun cuci ataupun sugi itu, maka kita letak pada ketika wuduk. Tapi kalau hanya kita memang mulut kita dah bersih, sekadar kita nak menghidupkan sunnah Nabi SAW, sebab ada hadis yang kita hidupkan, kita layang-layangkan saja. Tapi kalau kita tahu tadi lepas maghrib tadi duk makan ni, kan, eloklah ambil wuduk, lebih baik ambil wuduk tu gunalah sugi. Tapi kalau kita kata tak apalah, lepas maghrib tak ada buat apa, duk kuliah kan, nak jaga kebersihan ataupun wangian mulut, nak hidupkan sunnah Nabi SAW, ambil barakah, kita layangkan. So ada dua pilihan di situ, bergantung kepada keadaan kita. Yang kedua, yang satu lagi, Okey. dah apa ni, dah hadiah kepada masing-masing tahlil kan. Kita nak kaitkan hadiah itu kepada Abu Bakar Osman. Ni katanya mereka ni dah kira cakap mudahnya dah jenuh dah, pahala dah banyak. Oh, okey. Apa kita perlu hadiah-hadiah lagi yang dapat. Dalam satu ayat dalam Quran, dalam surah apa disebut, Rabbana ighfir lana wa li ikhwan alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunkanlah dosa kami, Rabbana ighfir lana wa li ikhwan alladhina sabaquna bil iman, dan sahabat dan saudara-saudara kami yang terlebih dahulu beriman. Terlebih dahulu beriman maksudnya termasuklah atuk nenek kita, para sahabat, para ulama, para tabi'in, orang terdahulu. Kenapa kita dianjurkan baca doa tersebut? Doa untuk minta ampun. Bahkan cukuplah Rabbana ighfir lana dzunubana, untuk kita je, kan. Mereka sahabat, dia punya taubat mereka dengan Allah dah ampunkan, radhiyallahu anhum, Allah dah redha syurga dah, kan. Tapi kenapa kita nak doa untuk pengampunan? Jadi benda itu sebagai adab kita kepada ulama, adab kita pada sahabat, dan tak ada masalah. Dan Quran pun sebut sini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwan allazina sabaquna bil iman. Doa pengampunan untuk diri kita, ampun dosa kita, dan juga sahabat ataupun saudara mara kita yang dulu, ataupun ikhwan ataupun saudara-saudara kita, termasuklah para sahabat, para tabi'in, orang yang terdahulu beriman. So tak menjadi masalah. Dulu ada orang pernah bahaskan doa ni dan pernah larang saya baca doa ni. Kata, kenapa nak larang pula, ini doa dalam Quran, kau bacalah, apa masalahnya, kan. Cerita bab tu lah. Orang tu pahala dia dah banyak apa semua, tak ada masalah. So kita nak baca Yasin, nak baca Fatihah, nak baca Quran, nak sedekahkan kepada Rasulullah boleh, nak sedekahkan kepada para sahabat boleh.
Tu yang kita baca kan, wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in. Ajma'in umum. Setiap kali bacaan Al-Quran yang kita bacakan, setiap Fatihah yang kita bacakan, semua masuk dalam saham para sahabat. Yang saya ceritakan tadi, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia orang yang pertama menulis Al-Quran, membukukan Al-Quran. Pahala kita baca Rasul Uthman ni Al-Quran tu, dia yang menulis Al-Quran, pahala kita baca Quran tu selalu pada dia. Lalu kita tak perlu doa pun, tak perlu niat sedekah, aku sedekahkan pahala kepada Sayyidina Uthman, tak perlu pun. Cukup kita baca Al-Quran, atas jasa dia membukukan Al-Quran, pahala tu selalu sampai pada dia. Tu hebat sahabat ni. Tetapi kalau kita nak sebut secara spesifik, itu terpulang. Nak sebut secara spesifik itu terpulang. Baca Fatihah ke baca apa? Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin salawatullah salamu alaihi wa alihi ajma'in wa anis sahabatil karabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Tak menjadi masalah. Boleh baca. Boleh kita nak sedekahkan bacaan kita, Quran kita ataupun Yasin kita kepada Rasulullah, kepada para sahabat dan sebagainya. Sama. Okey, ada sebarang soalan? Kalau tak ada, okey, kita tangguh dulu pengajian kita pada malam ini, dan kita akan sambung pada hadis yang akan datang, insya-Allah hadis yang ke-6. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini sama-samalah kita dapat ambil iktibar, kita beramal dan sampaikan insya-Allah. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.